Pembentangan rancangan Malaysia ke-12 hari ini meningkatkan harapan rakyat ke arah pemulihan semula ekonomi negara di samping keutamaan kepada kebajikan rakyat. Pembangunan Sabah dan Sarawak turut diberi keutamaan termasuk keperluan infrastruktur asas, aspek pendigitalan dan keselamatan. Menurut Dekan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Datuk Dr. Kasim Mat Mansur, selain mampu meningkat status sosioekonomi, RM ke-12 juga signifikan dalam mengeluarkan rakyat daripada cengkaman pandemik COVID-19. Antara yang menarik perhatian, pembinaan 26 klinik baharu serta pembinaan rumah baru dan pembaikan rumah daif yang akan memberi manfaat kepada 26,000 isi rumah di Sabah dan Sarawak. Jadi dengan berpaksikan kepada keluarga Malaysia, saya rasa ini akan memberi keutamaan kepada kebajikan rakyat. Lebih kepada memfokus kepada macam mana rakyat ini dapat dibela. Impak daripada kesan pandemik yang telah melanda negara kita dan juga dunia keseluruhannya sejak awal tahun 2020. Selain itu, penyediaan dan tambah baik infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan elektrik dan jalur lebar di Sabah juga dinantikan. Antaranya naik taraf 1,400 km jalan berturap luar bandar, menyiapkan 1,150 km lebuh raya Pen Borneo dan peruntukan besar 3.61 bilion ringgit bagi pelan jalinan digital negara jendela sepanjang tempoh RM ke-12. Perbelanjaan kesinambungan, penambahbaikan infrastruktur seperti biasa, kemudahan-kemudahan asas seperti biasa dan adanya perbelanjaan untuk infrastruktur digital dan juga ada projek-projek yang mempunyai ciri atau keterkaitan dengan kebajikan rakyat, pemulihan ekonomi negara. Sementara itu, usaha mentransformasi kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak serta negeri kurang membangun dengan meningkatkan aktiviti ekonomi yang mempunyai nilai tambah sangat dialu-alukan. Ahli Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Cawangan Sabah, Datuk Abdul Hajan Gurimbang menyifatkan usaha melalui platform e-dagang, industri luar bandar dan pertanian pintar ini selari matlamat keluarga Malaysia, makmur, inklusif dan mampan. Katanya pelan pembangunan pertanian secara menyeluruh dengan mempergiat penggunaan teknologi pintar dapat meningkatkan produktiviti sekaligus mengukuhkan tahap sekuriti makanan negara. Masa pandemik ini sektor pertanian perlu diutamakan sebab isu-isunya keperluan makanan harian. Makanan adalah keutamaan. Setiap manusia memerlukan makanan. So dengan adanya sektor pertanian berkembang, maka pastinya masyarakat luar bandar tidak akan berhadapan dengan satu tekanan. Datuk Abdul Hajan yang ditemui RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu berkata, sektor pertanian moden amat penting dalam mendepani impak ekonomi tidak menentu termasuk akibat wabak COVID-19. Sehubungan itu, usaha kebersamaan rakyat dan kerajaan penting bagi melonjakkan semula pelbagai sektor yang menyumbang kepada pendapatan negara. Dalam pada itu, fokus RM ke-12 untuk membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan juga disambut positif oleh rakyat. Rata-rata mahu isu peningkatan kos sara hidup khususnya semasa dalam tempoh pandemik ini dapat ditangani. Saya harapkan kami para pekerja swasta ini akan dinaikkan gaji dan diberikan bantuan serta kemudahan-kemudahan lah untuk kami bekerja, untuk kami bantu family kami yang terjejas dengan pandemik ni. Kami tiap bulan dapat gaji juga yang tetap, cuma kalau mau cakap dari dia punya pendapatan tu agak kurang sikit lah. Jadi macam agak sukar untuk kami menabung untuk menyimpan lebih. Berlainan dengan orang yang bekerja kerajaan kan yang lebih tetap. Sekarang pendapatan pun kurang sah. Sebab COVID dalam 2 tahun sudah gitu. Jadi kalau boleh kami sebagai rakyat untuk meminta tolong kepada kerajaan untuk mengurangkan kos rakyat sekarang ni. RM ke-12 yang dibentangkan turut merangkumi usaha lebih bersepadu dalam meningkatkan pendapatan dan menangani kenaikan kos sara hidup isi rumah B40 serta kumpulan mudah terjejas.
Antaranya bantuan bersasar seperti pemberian wang tunai dan perlindungan sosial diteruskan kepada mereka yang layak. Program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar dan skim pembangunan kesejahteraan rakyat di luar bandar dengan kos 1.5 bilion ringgit juga akan diperkukuh bagi meningkatkan kebolehpasaran, kesejahteraan dan kuasa beli keluarga B40. Seramai 1,080 penduduk daripada 36 komuniti rukun tetangga KRT daerah Tambunan menerima bantuan bakul makanan. Ia disalurkan melalui program RT Cares, anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah kepada mereka yang hilang punca pendapatan dan belum mendapat sebarang bantuan. Program berkenaan diadakan di Dewan Connolly, Gereja St. Theresa, Tambunan. Ia dihadiri penolong pegawai pentadbiran daerah Tambunan, Muhammad Azri Jaini Jeffrey, pegawai perpaduan zon pedalaman, John Aping dan pegawai perpaduan Tambunan, Wilma Abel. Muhammad Azri berharap lebih banyak agensi kerajaan atau swasta terlibat sama dalam program seumpama bagi membantu golongan berikutan situasi pandemik COVID-19 menyebabkan ramai ketua isi rumah hilang punca pendapatan dan pekerjaan. Seorang lelaki dilaporkan maut dalam kebakaran sebuah rumah di kampung Nyaris-Nyaris Bongawan awal pagi tadi. Mayat mangsa Abdul Rahman Abu, 38 tahun, ditemukan pasukan bomba dan penyelamat di bilik mandi rumah berkenaan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah, panggilan kecemasan mengenai kejadian diterima pukul 3.26 pagi dan 14 anggota serta pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kimanis dan BBP Beaufort digerakkan ke lokasi. Pasukan bomba bertindak mengeluarkan mangsa dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi terkawal pada 3.48 pagi. Rumah tersebut terbakar 90%, selain sebuah kenderaan juga dilaporkan terjejas. Sementara itu, PGO JBPM Sabah turut melaporkan seorang lelaki maut selepas kenderaan dipandunya terbabas sendiri di Jalan Silam, Taman Maju, Lahad Datu pagi tadi. Panggilan kecemasan mengenai kemalangan diterima 4.53 pagi dan 8 anggota BBP Lahad Datu dikerah ke lokasi untuk mengeluarkan mangsa. Mangsa Tan Kin Ho, 35 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Perkembangan dari Sabah untuk petang ini berakhir di sini bersama saya Konstantin Pahlawan. Bersama-sama kekang penyebaran berita palsu, usah sebar kalau tidak pasti. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri, silakan.